Berdasarkan statistik pada tahun lalu, KKM di bawah Biro Kawalan Farmasi Kebangsaan NPRA telah mengesan lebih daripada 100 produk kosmetik berbahaya yang terdapat di pasaran tempatan. Saya merupakan salah seorang mangsa perangkap cantik. Jadi sebelum ni pun memang saya akui saya pernah memakai satu produk yang ada di pasaran yang masa tu dia didakwa mampu memutihkan kulit dalam masa seminggu je. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera kepada anda semua penonton TV3. Anda bersama saya Hawa Rezwana dan juga Fahrin. Hari ini 31 Januari hari Isnin di Wanita Hari Ini. Ni kita ada harimau di depan kita. Dan pada hari ini juga kalau kita bersama dengan rakan-rakan kita menyambut Tahun Baru Cina, pada petang ini mereka dah mula makan besar. Dan ramai juga di kalangan rakan-rakan saya berbangsa Cina bila saya kata hari ini kerja macam mana? Dia kata kerja setengah hari je. Kerana kita dah mula bersedia nak menyambut Tahun Baru Cina untuk tahun ni yang mereka anggap sangat-sangat dirindui lah. Betul. Apa pun kita harapkan sambutannya tetap meriah. Ada pun yang dah ambil cuti mungkin sejak hari Jumaat hari itu, cuti panjang sampailah hari Rabu. Harapkan segala perancangan untuk anda cuti panjang ni dipermudahkan insya-Allah. Tetapi baru-baru ni hari hujung minggu kan banyak berita yang kurang menggembirakan, yang sedih juga untuk kita nak kongsikan. Ada berita kemalangan, ada yang hilang insan tersayang, dan baru-baru ni bencana yang berlaku di Ipoh pula. Sesuatu yang menggemparkan, di mana inilah yang berlaku, iaitu puting beliung yang melanda Ipoh dan banyak rumah-rumah serta benda yang rosak dan diterbangkan. Dan inilah visual yang kita sempat kongsikan yang diambil daripada media sosial. Dan kalau dikatakan tidak ada siapa pun yang menyangka bencana seperti ini boleh berlaku lebih daripada di Ipoh, Hawa. Betul. Dan ada perkongsian di akhbar juga kan, mereka yang nak menyambut Tahun Baru Cina ni sampai tergamam, tak tahu nak buat apa. Persediaan semuanya dah siap, Fahrin. Tetapi disebabkan oleh puting beliung ini semuanya musnah, atap pun terbang, barang-barang pun banyak yang rosak. Mereka yang buka kedai pun terpaksa hilang segala barang-barang banyak rosak. Jadi kita harapkan rakan-rakan terdekat semuanya membantu mereka yang memerlukan. Dan di kesempatan ini juga mungkin di tempoh perayaan ataupun cuti yang panjang ini, saya ingin memberi pesan kepada anda semua juga untuk terus menjaga keselamatan, menjaga kesihatan diri. Dan selain daripada itu juga, kalau kita lihat banyak perkongsian mengenai kesesakan di lebuh raya dan sebagainya, dan tidak kurang juga tentang kemalangan yang berlaku yang juga meragut nyawa. Jadi pastikan kita semua menjaga diri, memandu dengan cermat dan pastikan semuanya selamat. Tapi Hawa, di dalam berita-berita sedia yang kita kongsikan juga, tidak kurang juga di antara kita yang menerima berita dan kabar gembira, dan ini sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Ya, selebriti personaliti terkenal Nur Niloufar alhamdulillah selamat melahirkan anak sulung lelaki pada hari Sabtu lalu. Dan putera sulung Niloufar dan juga suami dia Haris dilahirkan di sebuah hospital di Kuala Lumpur dan diberi nama Muhammad Bilal Muhammad Haris. Dan berita ini dikongsikan melalui kenyataan media yang dikeluarkan oleh Haris. Wah, Muhammad Bilal cantik nama tu. Tahniah kepada Niloufar dan juga suaminya Haris, suatu berita yang bukan sahaja menggembirakan mereka dan keluarga, tetapi juga para peminat bagi pasangan ini. Kiawa, berbicara mengenai Tahun Baru Cina ni juga, sebenarnya izinkan saya ada rasa rindu pada seseorang. Lebih-lebih lagi, kerinduan ini hadir apabila beliaulah antara orang yang kita akan temu bual pada hari ini melalui panggilan video. Kenapa saya rindu? Rindu nak tengok beliau di kaca TV. Okey, tak apa Faris. Selepas ini beliau akan ada bersama kita nak kongsikan keberiahan sambutan Tahun Baru Cina beliau dan sekeluarga. Wow. Okey, siapakah baik. insan ini, Farin? Kita bersama dengan Datuk Nancy Foo. Hello, Datuk. Hai.
Hai, apa khabar Farin dengan Hawa? Khabar baik, Datuk. Saya sangat-sangat rindu Datuk. Sampai kali ini saya masih belum berpeluang lagi dapat bersama dengan Datuk. Ya, saya rasa yang last kali kita berjumpa masa tayangan filem Nasi Lemak 2.0 dalam tahun 2011. Lama dah. Dah lebih 10 tahun dah, Farin. Baik, tapi syukur kita melihat Datuk masih lagi sihat, masih lagi ceria, masih lagi cantik. Dan bagaimana persiapan tahun baru Cina pada tahun ini, Datuk? Bagi persiapan tahun baru Cina ni memang dari dulu seperti persiapan akan dilakukan dalam sebulan lebih. Dan untuk makan malam, makan besar seisi keluarga, biasanya dah tempah makan makanan lah. Dan saya sendiri dengan tukang masak akan jaga dia punya makanan yang wajib. Yang wajib mesti ada adalah shark fin soup. Wow. Ikan. Biasa kita makan ikan Cromford yang dikukus dengan cendawan. Okey. Kita ada udang goreng dengan mentega ataupun butter prawns, butter prawns, dan semestinya kita mesti ada sayur-sayuran. Tapi untuk senang sekali kita campurkan semua sayur. Brokoli termasuk brokoli, carrot, cauliflower semua masuk sekali. Sebab kadang-kadang ada yang cerewet kan, tak makan carrot, tak makan ini kan. Ya. Dan untuk manisan pula, biasa kita tempahlah apple strudel, pavlova, buah-buah dan buah limau. Ada macam-macam kita dengar tu, Farin. Datuk. Dan untuk makan besar malam ini. Itu semua untuk malam ni, Datuk? Apa dia? Itu semua hidangan untuk malam ni ke, Datuk? Ya, untuk malam ni. Dan dia berkumpul ramai-ramai tu seawal petang betul Datuk Ya, dari petang kan. Tapi memang malam tu seisi keluarga cuba pulang untuk bertemu makan besar malam. Ini saya rasa sikit tahun ini oleh kerana anak kedua saya, Ivy, yang di Melbourne tidak dapat pulang ke tanah air. Yang last kali kita berjumpa sambut tahun baru Cina adalah pada tahun 2020. Tak apa, Datuk, boleh video call malam ni. Video call, macam mana kita video call ni? Okey, baik, Datuk. Kau boleh kongsikan harapan untuk sambutan Tahun Baru Cina untuk tahun 2022 ni, Datuk? Tahun Harimau. Harapan saya bagi tahun ini adalah harap-harap situasi COVID akan dapat dikawal dan akan kembali. Sebab kes-kes sekarang ni masih reda kan. Dan ramalan harimau ini mempunyai yang pasti sebab karakter harimau mempunyai semangat yang gagah, berani, bersemangat dan agresif. Jadi ini adalah dunia tua dan harap-harap ini akan membawa pembaharuan baru di tahun 2022 dan dapat memulihkan ekonomi kepada yang kerjaan, ada yang tutup bisnes kan. Dan selain daripada itu, ramalan untuk nasib baik ataupun buah kan adalah ramalan warna yang mempunyai 6 warna. 6 warna itu terdiri daripada warna biru, warna kuning, warna hijau, warna merah, hitam dan coklat. Jadi itu sebab saya pakai, tak ada baju biru, pakai baju kuning, tapi yang lain ni ada biru. Wah. Okey, ni warna-warna ong lah ni.
dengan Hawa pakai baju merah itu ada ong lah. Yes. Okey. Baik, terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Datuk Nancy Foo dan kami di Wanita hari ini sama-sama mengucapkan selamat Tahun Baru Cina kepada Datuk Nancy Foo dan juga keluarga. Terima kasih Datuk bersama kita pada hari ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih. Baik. Dan kita pun nak ucapkanlah kepada rakan-rakan kita yang Ya. menyambut Tahun Baru Cina. Semoga dipermudahkan, enjoy, semoga tetaplah rasa kemeriahannya. Seronok tadi kita dapat tahu tentang tahun harimau, warna-warna tahun ni. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Nancy Foo. Okey, baik, kita terus saja ke topik kita pada hari ini yang saya kira bukan saja untuk wanita tetapi juga lelaki. Kadang-kadang saya tanya dengan Hawa nak cantik? Nak? Macam saya pun kadang-kadang bila lelaki tanya saya, nak sadar kan? Naklah sentiasa sihat dan sebagainya. Yalah, Tapi siapa yang tak nak tapi bercakap tentang cantik ni kadang-kadang ada perangkapnya. Terlebih dahulu kita saksikan TikTok ini. Hello gorgeous, you all pernah dengar produk untuk bagi putih dalam masa 3 hari atau 5 hari? Jika ada, berhati-hati kerana kemungkinan besar produk tersebut mengandungi racun merkuri. Merkuri adalah sejenis logam berat yang mana ia terhasil di dalam kerak bumi dan ia memang wujud dekat sekeliling kita cuma dalam paras yang sangat rendah. Bahayanya merkuri ini disebabkan saiz molekul yang sangat kecil, ia boleh menembusi saluran darah dan juga sampai kepada organ-organ di dalam badan kita dan menyebabkan lebih banyak masalah kesihatan seperti kerosakan buah pinggang. Dan jika wanita hamil yang menggunakannya akan terdedah kepada risiko kecacatan janin dan juga keguguran. Antara ciri-ciri produk yang mengandungi merkuri ialah ia sangat berwarna-warni dan juga sangat wangi. Ini kerana ia untuk menutup bau logam dan juga warna logam kelabu daripada merkuri itu sendiri. Jadi sebelum beli apa-apa skincare, periksa dulu bahan kandungannya dan rujuk kesahihan produk di laman web MPRA. Okay, produk kosmetik timbang kilo ni adalah produk yang material dia diberi secara bukal daripada negara jiran contoh ya. Lepas tu pengeluar akan repack balik dalam bekas kecil-kecil. Lepas tu dia akan keluarkan dengan jenama dia sendiri. And biasanya produk kosmetik timbang kilo ni ada ingredient yang bahaya seperti mercury, tretinoin and hydroquinone, and dos yang terkandung di dalam produk kosmetik ni adalah dos yang berbahaya. So bila you guys pakai produk ni secara berpanjangan, you will get a lot of complications, contoh macam ochronosis, or you will get a very bad allergy reaction because of the prolonged use of this product. Jangan terperangkap. Dah dikongsikan pun antara Ya. bahan-bahan yang kurang elok untuk tubuh badan dalam produk-produk ni. Farin selalu tak dapat message ataupun komen di Instagram ke Twitter tentang produk-produk apa-apa jua? Dan kadang-kadang iklan pun tak kurang banyaknya, bukan saja saya tapi isteri saya, dan saya lihat trend ataupun akses kepada iklan-iklan sebegini dah sememangnya berleluasa. Tetapi apa yang lebih orang kata meresahkan kita adalah bagaimana kita nak membezakan bahawa produk-produk tersebut adalah sah, adalah selamat dan kita tidak terperangkap. Dan mungkin Hawa, bila kita dah terperangkap, kita dah terkena, Ya. apa pula kita nak buat? Betul. Kita pun sebagai pengguna kena tahu apa hak-hak kita. Kalau kita terkena kesannya nak laporkan kepada siapa. Semua ni kita akan bincangkan hari ini di Wanita Hari ini bersama dengan dua tetamu kita. Dan pada hari ini saya kira tips yang cukup baik untuk dijadikan garis panduan dan juga bagaimana kita boleh membela hak kita seandainya kita menjadi mangsa kepada produk-produk yang sebegini. Bukan nak kata apa, Hawa, semua orang nak cantik, semua orang nak sihat, semua orang nak kacak. Itu satu. Nak cantik, nak kacak, nak sihat tapi dengan cara shortcut, dengan cara yang begitu cepat sekali. Betul, kadang-kadang ada yang tu murah sangat, ada yang mahal sangat. Betul tak betul, jangan terperangkap. Kongsikan pendapat atau mungkin pengalaman anda di Facebook kami Wanita Hari TV3 dan juga Instagram kami WHI TV3. Kita akan bincangkan tentang perangkap cantik selepas ini di Wanita Hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Kegarahan untuk tampil cantik apatah lagi memiliki kulit wajah yang cerah seperti yang didakwa di dalam sesuatu iklan telah mendorong ramai individu terutama golongan wanita mempercayai sesuatu produk itu tanpa mengkaji bahan yang terkandung di dalamnya. Menurut pemerhatian saya, lambakan produk kecantikan ini semakin bertambah bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan.
Berdasarkan statistik pada tahun lalu, KKM di bawah Biro Kawalan Farmasi Kebangsaan NPRA telah mengesan lebih daripada 100 produk kosmetik berbahaya yang terdapat di pasaran tempatan. Produk kosmetik palsu yang membabitkan ratusan jenama ini didapati mudah untuk diperolehi dan semakin meningkat jualannya. Ibarat tiada jalan penyelesaian apabila rata-rata pengguna masih mudah terpedaya penggunaan produk tiruan atau dikenali sebagai produk kosmetik timbang kilo yang tidak terkawal ini mampu memberi risiko kepada kesihatan pengguna. Pada pendapat saya, kepada individu yang suka menggunakan produk yang tidak diiktiraf adalah sangat berbahaya, boleh menyebabkan penyakit seperti kanser kulit, berjeragat, bertompok, berjerawat kerana merkuri yang terdapat di dalam produk tersebut adalah sangat tinggi. Saya rasa salah satunya adalah mungkin individu tersebut mudah terpengaruh dengan iklan yang ada ataupun review yang dibuat daripada influencer. Demi cantik, sesetengah wanita sanggup mengambil risiko. Namun apa yang tidak diketahui, kebanyakan produk kecantikan tersebut menggunakan bahan terlarang dan mampu memudaratkan kesihatan. Kebiasaannya wanita pada hari ini sangat mementingkan kecantikan diri. Ramai wanita yang mengambil langkah yang mudah untuk kelihatan cantik. Persoalannya, sejauh manakah tahap kesedaran dan kepekaan pengguna terhadap isu ini? Dan apakah langkah yang boleh dilakukan sekiranya menjadi mangsa bagi produk kecantikan tiruan? Ini serius dan mungkin ramai juga yang mungkin terperangkap atau telah pun diperangkap. Jadi teruskan bersama dengan kami. Kita boleh nak anda kongsikan juga pengalaman lah kalau terguna apa-apa produk kerawatan yang rupa-rupanya palsu. Apa tindakan anda boleh komen di ruangan komen di Facebook WHI TV3. Secara langsung. Okey. Baik, dan kini kita bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Raja Zalina Raja Zafran yang merupakan ahli lembaga Piawaian Iklan Malaysia. Lembaga Piawaian Iklan Malaysia. Dan juga bersama-sama kita di talian video ataupun panggilan video adalah Puan Saral James Maniam yang merupakan pengarah komunikasi dan mobilisasi FOMCA. Apa khabar Puan Saral? Khabar baik. Terima kasih kerana menjemput saya hari ini. Terima kasih kerana bersama kami. Okey, baiklah kita mulakan perbincangan kita dengan Puan Zalina dulu. Okey, kalau kita lihat beberapa iklan menggunakan artis seberang dan setengah artis dari seberang ni kata dia menggunakan pembedahan untuk kelihatan kulit cantik mulus, semuanya serba sempurna. Dan apabila pengguna-pengguna mula menggunakan produk-produk ini yang menggunakan selebriti luar negara sebagai ikon di dalam produk-produk tersebut dan mereka ada kesan-kesan sampingannya. Jadi kita nak tahu peranan ASA dalam hal ini, Puan. Okay, terima kasih. Kami daripada Lembaga Piawaian Iklan Malaysia ataupun dalam bahasa Inggerisnya Advertising Standards Advisory Malaysia ataupun ASA. Ditubuhkan pada tahun 1977 dan bertanggungjawab untuk memantau dan memastikan iklan-iklan yang berada di media mematuhi kod amalan periklanan. Bermakna melalui ASA kami boleh bertindak untuk mengalihkan ataupun mengeluarkan iklan-iklan yang kita dapati tidak bertanggungjawab, tidak etika ataupun menyinggung perasaan konsumer ataupun tidak mengikut undang-undang ataupun garis panduan kod amalan periklanan. Bila Puan sebutkan menyinggung perasaan tu contohnya macam mana? Katakanlah ini tidak berkaitan dengan produk kecantikan ataupun ubatan. Kadang-kadang daripada segi mungkin iklan tu boleh menyinggung perasaan daripada segi kita punya sensitivity daripada kita punya culture kemasyarakatan juga. Jadi berbalik kepada produk-produk ubatan ataupun kecantikan, sebagai konsumer kita perlu mengetahui bahawa produk-produk tersebut ataupun iklan-iklan itu tidak boleh membuat tuntutan seperti ada yang sebagai contoh terbukti mencerahkan tona kulit dalam 6 minggu. Ataupun nampak cerah dalam 3 minit. Jadi tidak munasabah. Kurus 20 kg dalam 1 minggu sebagai contohnya Melainkan ataupun unless tuntutan itu dapat dibuktikan dengan secara munasabah
kemungkinan mengikut pengalaman peribadi seseorang, testimoni ya, dalam jangka waktu yang munasabah juga. Jadi macam 3 hari, 3 minggu tu boleh orang kata dipertikaikan ataupun dipersoalkan. Jadi consumer apa yang mereka boleh buat adalah menghubungi pihak asas, mendapatkan report, ya, misalnya dia ada semua skill. Jadi pihak asal akan menghubungi pengiklan tersebut untuk mendapatkan keterangan. Sekiranya keterangan yang diberi tidak wajar, kami akan membuat orang kata selidik, ya, ataupun menghubungi secara formal melalui surat kepada pemilik iklan itu dan memberikan salinan kepada authority yang berkenaan. Dari sini maknanya lembaga iklan ubat Malaysia di bawah KKM. Okey, satu penjelasan yang cukup menarik. Maknanya kalau iklan tu, kalau macam dalam terma bahasa Inggeris too good to be true ni, bolehlah hubungi pihak asal. Ada tengok nak cantik seperti Hawa. Makan ubat ini. Saya dapat iklan ataupun komen banyak ubat tinggi. Saya rasa umur dah tak boleh nak tinggi dah. Yang itu pun satu lagi. Okey, tapi ini juga cukup menarik untuk kita ajukan soalan kepada Puan Sarah sendiri. Baik, Puan Sarah, kalau kita lihat sebenarnya banyak lambakan iklan-iklan seperti ini. Itu satu, meragukan. Tetapi yang lebih menakutkan adalah apabila pengguna menjadi mangsa kepada iklan-iklan sebegini. Jadi apa hak pengguna dan bagaimana boleh mereka suarakan ataupun bela hak mereka ni, Puan Sarah? Okey, terima kasih. Kalau kita tengok ramai di antara kita ni, macam Puan tadi kata, ya, kita merasakan diri kita ni tak lengkap, ya, tak sempurna secara fizikal di atas mungkin desakan ataupun kita tengok iklan yang cantik, ya. So dalam dunia yang bergerak pantas ni, kita nak macam Puan kata tadi, kita nak semua perubahan tu secara pantas juga. So kalau anda di luar sana tu adalah merupakan mangsa, ya, yang terjebak dalam iklan seperti ini, so kamu boleh mengutarakan hak-hak sebagai pengguna. So saya akan bagi 3 channel yang kita boleh gunakan di sini, saluran. Yang pertama adalah melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan juga Kepenggunaan, KPDNF, yang bertanggungjawab mengawal selia dan mengambil tindakan terhadap iklan-iklan yang mengelirukan ni. Di bawah Akta Perlindungan Pengguna, ya, di 1999 dan juga Akta Perihal Dagangan. Sebab KPDNF ni dia adalah menjaga juga produk-produk melangsingkan badan, sama ada dimakan ataupun disapu. Saluran yang kedua yang kita boleh gunakan di sini adalah Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana juga bertanggungjawab dalam mengawal selia iklan ubat-ubatan dan juga perkhidmatan di bawah Akta Ubat, ya, iklan dan juga penjualan 1956 melalui bahagian penguatkuasa farmasi. Baik. Okay. Yang ketiga tu adalah melalui FOMKA. Jadi itu antara 3 saluran untuk pengguna ni melakukan aduan lah, ya, Puan Sarah? Ya. Okey, dan biasanya apa antara hak pengguna ni yang sangat-sangat penting tetapi pengguna ni tak ambil tahu ataupun tak tahu? Okey, hak yang penting adalah kita ada 8 hak pengguna sebenarnya. Okey. Tetapi kita perlu ada tanggungjawab pengguna juga, tanggungjawab pengguna, ya. So nak saya bagi tahu hak dulu ke? Okey. Kalau ada 8 mungkin kita akan simpan dulu soalan itu. Okey, kita terlebih dahulu mungkin kita ajukan soalan kepada Puan Raja Zalina. Tapi kita juga nak kongsikan satu komen menarik di Facebook. Terima kasih kita ucapkan kepada Syasha. Okey. Syasha ni kata, dulu saya pernah pakai produk kecantikan tiruan tu saya tak tahu apa. Okey. Masya-Allah, muka saya teruk macam terbakar pedih, terlalu sakit sangat dan kadang-kadang kita tak tahu produk tu tiruan atau asli. Alhamdulillah sekarang kulit muka saya dah pulih. Cuma saya fobia sikit nak guna produk yang ada di pasaran. Apa yang perlu? Cuma berhati-hati apabila nak memilih produk kecantikan ini. Tengok apa dah jadi. Kalau menggunakan produk-produk yang tiruan atau berbahaya ni. Ya. Jadi apa tindakan yang akan terus dilakukan kepada mereka yang mempromosikan produk-produk sebegini, Puan? Betul. Masalahnya bila kita dah guna dan dah ada orang kata mudarat yang
yang agak ketara tu dah terlambat lah, kira maknanya itu ada pun saluran-saluran yang di mana konsumen boleh membuatkan komplain aduan ya. Terlebih dahulu kesemua iklan yang mengandungi dakwaan perubatan ataupun berkaitan dengan perubatan mesti mempunyai kelulusan dari lembaga iklan ubat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia ya, sebelum dia dikeluarkan melalui media. Sekiranya brand owner ataupun pemilik iklan itu tidak dapat ataupun gagal mengemukakan explanation ataupun keterangan yang kukuh berkenaan apa yang diorang tuntut ataupun claim, pihak asal akan menulis secara formal kepada pemilik iklan tersebut dan juga memberi salinan kepada lembaga iklan ubat dan juga Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Ya. Puan, minta maaf saya mencelah Puan. Tapi dakwaan ataupun kata klaim tentang dari sudut perubatan apa yang paling popular selalunya? Yang kita tak perasan. Sebenarnya popular orang tak perasan. tapi salah. Tapi sebenarnya salah. Dia macam gini tau. Kadang-kadang kebanyakan produk-produk tu dia akan mengatakan dia boleh menyelesaikan masalah tertentu. Katakanlah masalah kulit ke apa. Tetapi dia kata pertama dia memberikan tempoh ataupun jangka masa katakanlah dalam 1 minggu ataupun dalam 3 hari ya, agak tidak munasabah. Kedua, dia tidak boleh memberikan ataupun menyediakan sokongan daripada segi kelulusan daripada pihak authority yang berkenaan. Jadi benda itulah yang akan menimbulkan satu kemusykilan kepada pengguna. Jadi nasihat pihak asal cuba selidik dulu di mana mereka boleh semakkan kelulusan atau kelayakan sesuatu melalui Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Sebenarnya ramai yang tak sedar tau. Kadang-kadang ini antaranya yang popular. Boleh menyembuhkan, boleh pelbagai lagi, boleh dalam masa 7 hari. Dan ini yang bila ada yang kata-kata sembuh ataupun dakwaan tentang menyembuhkan dari sudut perubatan dan sebagainya, pastikan mereka ada orang kata pengesahan daripada lembaga ubat Malaysia dan juga pastikan dia mempunyai boleh disemak melalui Biro Pengawalan Farmaseutical Kebangsaan. Okey, baik. Kita ada beberapa perkara lagi yang nak dibincangkan bersama Puan Zalina dan juga Puan Sarah. Tapi sebelum itu, ayuh kita saksikan perkongsian daripada seorang individu ini yang menjadi mangsa kepada produk kecantikan. Kita saksikan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Itulah peribahasa yang sesuai bagi menggambarkan nasib yang menimpa seorang gadis yang hanya mahu dikenali sebagai Zira Abdullah, 27 tahun, apabila berhasrat menggunakan jalan pintas untuk memiliki kulit wajah yang cantik hanya dalam beberapa minggu. Pernah menjadi salah seorang mangsa kesan sampingan bagi satu produk kecantikan yang tidak diiktiraf, Zira mengakui menyesal dengan tindakannya yang terdahulu. Saya merupakan salah seorang mangsa perangkap cantik. Jadi sebelum ni pun memang saya akui saya pernah memakai satu produk yang ada di pasaran yang masa tu dia didakwa mampu memutihkan kulit dalam masa seminggu je. Jadi sebenarnya muka saya pun sebelum tu tak adalah seberapa teruk sangat. Cuma ada beberapa jerawat je. Tapi masa tu memang saya akui lah. Saya ni memang terlampau obses nak cantik dan saya senang sangat percaya dengan iklan. Jadi masa tu pun saya tak fikir panjang. Saya terus nak macam ada perubahan segera. Saya pun teruslah macam cuba produk tu. Sebab saya tengok macam review dekat YouTube semua pun okey. Dan jurujual pun masa tu memang sangat meyakinkan lah. Jadi tanpa fikir panjang saya terus beli satu set kecantikan tu yang saya ingat masa tu ada masker, ada toner, ada sabun muka dan ada krim yang kena pakai siang dan malam lah. Masa awal pakai tu memang kulit saya memang sangat-sangat cantik, muka glowing. Dan masa tu memang ramai sangat orang tegur dengan perubahan kulit wajah saya sebab memang nampak lain dan masa tu memang saya akui lah saya memang rasa seronok sangat. Tapi lama-lama bila saya pakai tu saya perasan yang muka saya macam sikit demi sedikit jadi naik jerawat. Saya ingat masa tu normal lah, tapi bila saya stop pakai dalam beberapa minggu macam tu sebab seingat saya tak sempat nak beli, saya terkejut muka saya tiba-tiba jadi merah. Jadi macam panas sangat, jadi macam udang yang kena bakar dan saya tak boleh langsung kena cahaya matahari. Lepas tu kulit wajah saya memang nampak nanah, berdarah, sampaikan nak pegang muka sendiri pun saya dah tahap yang sakit sangat tu.
memang kulit saya sangat-sangat teruk masa tu sampai saya sendiri malu nak keluar rumah, nak berhadapan dengan ramai orang. Bukan tu je, saya pun pernah juga dikejarkan ke ICU sebab side effect produk tu sendiri. Doktor kata kesihatan saya pun dah makin terjejas sampaikan saya tak boleh nak bangun. Bila buat rawatan baru tahu yang rupa-rupanya disebabkan side effect yang ada mercury dalam produk tu, buah pinggang saya sampai sekarang tak dapat nak berfungsi dengan baik. Jadi saya terpaksalah melalui pembedahan yang sebenarnya memakan kos yang sangat tinggi. Dan sebenarnya nak kembalikan balik kulit wajah seperti asal pun memang memakan masa yang sangat lama. Tapi Alhamdulillah wajah saya sekarang ni semakin pulih sedikit demi sedikit lah, walaupun mengambil beberapa sesi rawatan lah untuk pulih kembali seperti biasa. Okey, semoga kisah tadi memberi iktibar kepada kita semua. Yalah, kita tak naklah keadaan jadi terlalu terlambat sebelum kita gunakan apa-apa produk. Memang kena buat research sendiri dulu, kajian sendiri dulu. Elok baru kita gunakan. Nak cantik tapi jadi mudarat. Tak nak. Itu yang tak nak. Okey, baik, kita nak teruskan perbincangan kita dengan Puan Sarah. Dan Puan Sarah pun nak kongsikan antara 8 hak pengguna tu. Dan kalau boleh kita nak tahu yang paling penting dan sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia ni tentang hak-hak mereka dan apa antara hak yang selalu mereka pinggirkan tetapi sangat penting, Puan Sarah. Okey, terima kasih. Hawa, terhadap kita ada 8 hak pengguna yang terdiri daripada yang pertama adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas, hak untuk mendapatkan alam sekitar yang bersih, untuk mendapatkan pendidikan pengguna, mendapatkan keselamatan, menyuarakan pendapat, membuat pilihan, mendapatkan maklumat dan juga untuk mendapatkan ganti rugi. So kalau kita tengok yang menyuarakan pendapat, membuat pilihan, mendapatkan maklumat, mendapatkan ganti rugi adalah 4 hak yang paling penting untuk seorang pengguna. Tetapi selain daripada itu, mendapatkan pendidikan pengguna itu juga adalah merupakan satu perkara yang penting. Ya, ramai yang tak sedar, pengguna ataupun pembeli, walaupun kita ada hak, tapi kita juga ada tanggungjawab, iaitu sebagai seorang pengguna untuk memilih produk yang selamat dan juga dijamin kualiti. So macam Puan Raja tadi bagi tahu pengguna juga perlu melayari sesawang bahagian regulatory pharmacy negara www.npra.gov.my di bawah sistem pendaftaran produk dan juga perlesenan untuk mendapatkan senarai barangan yang terlarang yang telah pun ditarik daripada pasaran. Okey. Silakan. Ramai juga yang macam tadi kita tengok testimoni yang tertipu dan terpukau dengan iklan dan barangan yang murah dan hebat dari segi manfaat dan didakwa melalui iklan dan testimoni daripada pengguna yang lain. So ramai yang tak tahu ada terkandung racun yang berjadual seperti merkuri, hydroquinone ataupun tetraetoin yang sebagai ejen pemutih dan juga bahan lagi satu sibertromin yang selalu digunakan untuk pelansingan badan. Sepatutnya ini semua perlu di bawah pihak berkuasa kawalan dadah dan hanya boleh digunakan di bawah nasihat profesional kesihatan. Saya kira sebab itulah kebanyakan pengguna harus waspada dan sentiasa orang kata mencari ilmu atau memaskini maklumat sentiasa, kerana apa yang juga merisaukan kita adalah kadang-kadang produk ni memang dah diharamkan tapi masih lagi ada di pasaran. Lebih-lebih lagi dia orang kata pasaran-pasaran terus ni kan, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, itu yang bahaya. Okey, tapi kita nak tanya juga pada Puan Raja sendirilah. Okey, secara umumnya ini soalan yang agak umum, tapi bagaimana para pengguna sebenarnya boleh membezakan di antara iklan yang benar-benar betul ataupun mungkin ini adalah iklan palsu ataupun yang ada wujudnya overclaim? Bagaimana mungkin kita nak tengok nombor siri ke, ada pendaftaran ke, atau bagaimana agaknya? Apa panduannya? Pada saya mudah sahaja. Kadang banyak maklumat ada macam sebagaimana Puan Sawa tadi beritahu kan, banyak sesawang ataupun website
daripada pihak penguatkuasa dan juga pihak badan-badan yang yang berkaitan. Itu kita boleh bertanya melalui ataupun menjalankan penyelidikan melalui itu. Tapi sekiranya sebagai pengguna kita rasa muskil kan bila kita tengok iklan-iklan tu, jadi kita nak dapatkan jawapan. Kami jadi boleh berhubung dengan pihak ASA tadi melalui online asa.org /borang ataupun aduan, atau secara mudahnya boleh sahaja WhatsApp kepada nombor kami iaitu 0192594001. Jadi di mana consumer boleh tangkapkan gambar iklan tersebut. Jadi boleh bertanya dan meminta pihak ASA untuk menghubungi pihak pengiklan tu untuk mendapatkan keterangan yang lanjut. Okey, baik. Puan Zalina, maaf, secara ringkas dia kan Fahri pun dah sebutkan Instagram, Twitter dan sebagainya. Pengaruh media sosial ataupun social media influencer ni kadang-kadang diberi bayaran tertentu untuk mempromosikan satu produk. Kalau produk tu memudaratkan orang lain, adakah mereka ini akan dikenakan tindakan juga kerana mengiklankan di Instagram mereka? Hawa takut dia terreview produk social media. Seperti macam tadi kan Fomka kan tadi kan, dia juga adalah untuk melindungi hak asasi pihak pengguna. Jadi kita dah ada satu channel di situ dan juga sekiranya berkaitan dengan ubatan-ubatan ataupun juga ubatan-ubatan untuk cantik ataupun pura-pura cantik juga boleh salurkan kita punya aduan kepada Lembaga Iklan Ubat di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, baik. Sebenarnya kan Puan, macam Hawa katakan, itu juga berkaitan juga dengan saya juga, para Insta famous atau influencer dan sebagainya. Jadilah orang kata influencer yang bertanggungjawab. Kalau dapat apa-apa produk tu sebelum kita sebar atau wawarkan, tengok dulu. Periksa dulu, selidik dulu. Okey, baik. Puan Sarah, ini mungkin antara soalan-soalan terakhir daripada kami. Tapi kan mungkin ada satu lagi isu di mana produk-produk ini diiklankan. Kemudian yang besar tu besarlah dia punya highlight dan sebagainya. Tetapi kemudian kecil je ada disclaimer di bawahnya, penafian dan sebagainya. Jadi bagaimana pula kita nak katakan hak kita tentang itu pula? Bagaimana Puan Sarah? Mungkin Puan boleh unmute-kan mikrofon. Okey, terima kasih. Kalau ada disclaimer katakan produk ini adalah baik dan sebagainya, pengguna kena bijak untuk memilih. Macam saya kata tadi, apakah kandungan ataupun kesan sampingan produk. Bukan semua produk adalah sesuai dengan kulit kita. Mungkin adalah baik dekat kulit Hawa, tetapi mungkin ada side effect untuk saya. So jika anda ataupun mangsa di luar sana mengesyaki ataupun mengalami kesan sampingan produk ni, saya syorkan untuk dapatkan nasihat doktor ataupun ahli farmasi secepat yang mungkin dan pastikan informasi seperti tarikh kejadian ataupun lokasi kejadian spesifik contoh penjual produk ke ataupun klinik kecantikan ke dapatkan surat doktor yang mengisahkan akibat barangan tu. Lepas tu aduan tu boleh disalurkan kepada bahagian regulatory farmasi negara, MPRA. Saya boleh bagi nombor telefon di sini 0378018433 ataupun email dekat aduan cos@npra.gov.my. Ataupun boleh juga salurkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri ataupun ahli-ahli pengguna. Dia ada toll free number 1-800-886-800 ataupun boleh juga masuk sesawang mereka untuk buat e-aduan .kpdnhab.gov.my ataupun mereka juga ada WhatsApp di sini 019-279-4317 ataupun boleh juga hubungi Pusat Khidmat Aduan Pengguna Nasional di bawah Fomka di talian 0378764648 ataupun boleh juga email
mco@fomka.org.my. Baik, sekali lagi tu ucapkan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini, Puan Raja Zalina dan juga Puan Saral James. Saya kira sebenarnya pengisian kita pada hari ini banyak memberikan ilmu kepada kita menjadi untuk menjadi pengguna yang bijak, dan juga kalau seandainya anda menjadi mangsa, banyak platform ataupun akses untuk kita membuat aduan dan mendapat pembelaan. Dan kepada peniaga-peniaga juga ya, untuk take note apa yang boleh dan tak boleh, do's and don'ts untuk pengiklanan, dan harapnya bermanfaat buat semua. Terima kasih sekali lagi Puan Zalina dan Puan Sarah. Dan kepada anda penonton wanita hari ini, banyak lagi kita nak kongsikan kan kepada penonton kita. Yang penting jangan terperangkap dan pastikan anda terus bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, kembali lagi di Wanita Hari ini. Tapi Fahrin bagaimana ni? Tiba-tiba hilang. Kita tengah siaran langsung ni. Lapar tu. Tengok awal dah halang-halang. Kita semua mood-mood bercuti. Kita santai-santai lah sikit hari ni kat Wanita Hari ini. Okey, Hawa. Yang ini McD Family Meal. Kejap lagi kita makan ramai-ramai. Okey, seronoknya saya tengok ada burger, ada McNuggets. Wow, yang paling penting ada ayam goreng. Okey, Farin, yang best dia tentang ayam goreng McD ni kan, ada regular, ada spicy. Jadi kalau nak makan dekat rumah, ada anak-anak, ada adik-adik tu kan, boleh makan yang regular lah. Kalau mak ayah ke, kalau macam saya suka yang pedas. Tapi boleh juga kalau nak order yang mix, boleh campur yang regular dan juga yang spicy. Memang best. Okey, jadi untuk pertama semua, set Family McD ni kita ada 3 pilihan hidangan. Jadi sangat mudahlah bagi mereka yang nak membuat pelbagai pilihan, tak tahu nak makan apa. Jadi macam apa yang ada di hadapan kami ni adalah set B Family Meal McD. Kalau kita tengok ada ayam goreng, ada nugget, 2 burger ayam, dan boleh sesuailah makan dengan 3-4 orang satu keluarga, dan harganya RM44.99 sahaja, sesuai untuk semua. Okey. Yalah, tahu-tahu sekarang ni mesti ramai yang dah cuti panjang dah hari Jumaat lah sampai hari Rabu kan. Senang, tak payah nak masak. Boleh pergi piknik lagi. Order semua piknik untuk makan seisi keluarga. Order makan je. dekat rumah pun boleh. Ini memang sangat-sangat memudahkan untuk makan seisi keluarga. Ada yang bergurau tu. Mana hari ni si tak payah masak, kita order McDonald. Dengar ya. Okey. Tapi yang penting juga kita selain daripada meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga dan juga hidangan yang hebat ni, okey, kita nak sarankan kepada anda semua lah. Okey, anda boleh singgah untuk dapatkan set Family McD ini di Pandu Lalu sebelum ke mana-mana pada hari ini, dan ianya bermula daripada RM33 sahaja. Dan kalau katalah itu kalau anda makan di restoran, tetapi seandainya kalau nak lagi cepat boleh order melalui Pandu Lalu ataupun Mac Delivery. Dan kesemuanya bermula dengan RM33. Wow, okey. Lagi satu kan Farin, kalau keluarga saya ni memang kalau dekat rumah memang suka order macam-macam dari McD. Ada yang nak sundae lah, ada yang nak nuggets lah, ada yang nak ayam goreng lah. Jadi yang paling sesuai, nak mudah cerita Farin, order je set A Family Meal daripada McD. Semua ada. Tak payah nak berebut-berebut lagi dah. Dan depan kita set B, Hawa baru sebut set A, tapi ni saya nak kongsi pasal set C pula. Set C ni kalau kita dah memang suka makan pesan burger daging, kalau kita tengok ada ayam goreng, ada nugget, masih nak tambah burger juga, tu seperti mana yang kita saksikan tu, itu set C. Jadi inilah yang saya katakan tadi, bermula daripada RM33 set A, B dan juga C yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi contohlah, okey, hari ni ramai teringin makan apa? Oh, hari ni nak ayam goreng, nak sundae, nak aiskrim kan, dan juga nak nuggets. Jadi order set A. Kalau teringin makan burger daging dan sebagainya, set C. Wah. Tapi kalau saya, apa yang menarik order. perhatian saya kan sebenarnya dari segi harga tu, kalau macam RM50 boleh makan 4 orang. Lepas tu ada ayam, ada fries, ada burger. Saya rasa bukan saja menepati selera semua, tetapi juga dengan harga yang sangat-sangat berpatutan. Ya, betul tu. Memang dah lengkap kesemuanya kan. Ada contoh kalau set A tadi tu ada pencuci mulut sekali. Ayam goreng pun ada, boleh pilih nak campur yang spicy dengan regular ke, ataupun nak spicy saja pun boleh, nak regular saja pun boleh untuk tak makan pedas. Mungkin sekarang ni kami sebenarnya dah memberi tips dan juga kepada semua di luar sana sekarang ni mesti ada ramai-ramai tengah pack-pack barang ke, nak keluar balik kampung dan sebagainya. Bawa bekal nak balik kampung nanti pun boleh. Dan boleh bawa bekal, mana apa lagi, lepas ni start enjin kereta, keluar cari drive-thru yang terdekat ataupun pandu lalu terdekat,
pergilah ke sana. Tapi kalau tak nak pandu lalu, nak pack, sementara packing tunggu McD sampai, apa tahu-tahu lagi? dah sampai. Call McDelivery. Okey. Banyak ni Farin suka yang mana? Okey, kalau saya cakap jujur je, saya suka ayam goreng spicy, anak saya suka nugget. Dan kalau kita tengok ni, ni kita tengok ada spicy chicken McDeluxe. Wah, kalau kita tengok dengan sosnya, dengan ayamnya. Wow, ini saya cakap terang juga, ini juga adalah satu hidangan yang juga mengenyangkan dan memuaskan. Betul, sayur-sayur pun ada dalam tu kan. Dan bagi kanak-kanak memang mudahlah kalau nak makan McNuggets ni. Dalam kereta ni boleh makan begitu saja, tak apa nak comot sangat lah. Awak yang comel-comel ni, kalau McD suka apa? Saya sebenarnya kalau nak mudah makan McNuggets saja. Tapi kalau seorang-seorang kat rumah, memang ayam goreng lah jadi pilihan dia. Tambah-tambah kalau makan yang pedas tu, makan yang spicy, memang best Farin. Saya nak cadangkan pada Hawa. Hawa, awak kena makan 5 ketul ayam goreng supaya pula awak jadi lebih besar dan berotot. Okey, tapi inilah dia perkongsian kami. Cukup menarik. Terima kasih kepada McDonald. Ini adalah set McD Family Meal. Jadi apa tunggu lagi? Order sekarang dan nikmati kelazatan McD Family Meal bersama insan tersayang. Harga serendah berapa ringgit, Farin? Dari serendah RM33 ada ayam goreng, nugget sundae dan anda juga boleh membuat pesanan melalui aplikasi McDelivery. Mudah saja sekarang ini ada macam-macam pilihan untuk anda dapatkan makanan-makanan kegemaran anda daripada McDonald's. Nak makan ni Hawa. Oh ya ke? Okey dah. Okey. Baik, kau boleh nak makan dulu. Lepas ni lah dengan kawan-kawan kita. Kita berehat dululah. Jumpa lagi sekejap lagi. Lapar ni. Wanita hari ini. Kita terus bersama di Wanita Hari Ini. Hari Isnin ni ramai yang bercuti. Tapi dalam kita bercuti ni ada juga perkara yang kita perlu ambil tahu. Ini adalah statistik COVID-19 di negara kita yang terkini. Iaitu sebanyak 4,915 kes. Kalau kita tengokkan Fahrin, kes naik turun. Jadi memang tak boleh untuk kita leka. Patuh kepada SOP yang ditetapkan. Okey. Dan alang-alang Fahrin dah pegang harimau tu. Ini juga kita nak berkongsikan. Kita nak menyambut tahun baru Cina ini, bercuti dan sebagainya, tetapi SOP juga harus sentiasa dijaga dan diberi perhatian dan diambil tahu. Ini kami kongsikan di mana kalau kita lihat pada hari ini makan besar keluarga adalah dibenarkan dan kalau kita lihat juga antara lainnya aktiviti ziarah juga dibenarkan. Dan ini bagi anak-anak ataupun mereka yang nak menyaksikan persembahan tarian singa ataupun naga ataupun harimau dari 31 Januari hingga 15 Februari 2022 sepanjang tahun baru Cina dibenarkan. Tapi mereka yang menganjurkannya perlu patuh kepada SOP yang disediakan. Ini resepsi tahun baru Cina 31 Januari hingga 15 Februari dibenarkan dan ianya mendapat kepada mereka yang mendapat jemputan sahaja dengan 50% kapasiti ruang dan penjarakan sosial. Tiada sesi majlis berterusan seperti rumah terbuka. Maknanya kalau nak buat tu boleh anjurkan. Tapi kalau nak lagi ramai datang tu pilihlah tempat yang lebih besar. Betul, 50% kapasiti. Jadi kepada anda yang pergi ke majlis-majlis ini, pastikan anda aktifkan MySJ Trace anda di aplikasi MySejahtera itu dan anda kena on Bluetooth supaya boleh dimaklumkan sekiranya orang terdekat anda positif COVID-19. Dan ini cadangan yang cukup baik di mana kalau kita tengok kit ujian kendiri COVID-19 dah murah dan boleh didapati di mana-mana sahaja. Kalau boleh nak ke mana-mana, nak memulakan perjalanan ataupun berziarah, sila buat ujian kendiri terlebih dahulu. Lebih-lebih lagi kita anjurkan kepada mereka yang rasa kurang sihat, tetapi bagi mereka yang sihat pun juga harus lakukan kerana ada juga mereka yang asymptomatic. Betul. Apa yang pasti kawanan kendiri tu kita jaga kita sampai bila-bila. Okey, selamat menyambut Tahun Baru Cina kepada anda semua yang menyambutnya. Semoga kemeriahannya tetap terasa untuk tahun ini. Dan esok saya dan juga Fizab Sajahan akan kembali bersiaran bersama dengan anda jam 12 tengah hari untuk istimewa Tahun Baru Cina. Okey, esok jumpa Farid dengan Fizal di TV. Okey, baik. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya, dia ratu di hati tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi.
Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati.